Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazrul Azwan bin Masri dan nombor pendaftaran saya 13 DKA 00F1104. Okey, hari ini saya ingin menerangkan mengenai mini projek saya. Okey, yang pertama sekali saya ingin menerangkan mengenai pengenalan. Yang kedua ialah konsep kerja. Yang ketiga ialah unsur kelestarian. Yang keempat ialah skop kerja. Yang kelima ialah kelebihan bangunan hijau. Yang keenam ialah plan lantai binaan. Yang ketujuh ialah IBS core building. Yang ke-8 ialah IBS core area. Yang ke-9 ialah gambar projek dan yang terakhir ialah kesimpulan. Apakah itu IBS? IBS ialah sistem binaan berindustri atau Industrialized Building System. Merupakan sistem pembinaan di mana menggunakan bahan pasang siap dalam setiap pembinaan yang dilakukan secara prasiap di kilang dan dihantar di tapak pembinaan. Kesemua jenis komponen dilakukan secara mekanikal dengan menggunakan mesin dan acuan di kilang. Sistem binaan berindustri atau IBS juga diistilahkan sebagai suatu jenis sistem pembinaan pengeluaran yang besar bagi setiap komponen bangunan dan dilakukan di kilang atau tapak pembinaan dalam mengikut reka bentuk, saiz dan ukuran yang telah ditetapkan. Selepas itu, setiap komponen akan dihantar di tapak pembinaan untuk mengatur semula mengikut keperluan pembinaan bangunan. Dan apakah itu pula bangunan hijau? Green building atau istilah dalam bahasa Melayunya iaitu bangunan hijau merupakan bangunan yang bercirikan teknologi binaan mesra alam semula jadi. Selain menjimatkan pelbagai jenis tenaga termasuk tenaga elektrik, air, angin serta kos, ianya juga turut memberi keselesaan dan persekitaran yang sihat kepada penghuninya. Seterusnya saya ingin menerangkan mengenai konsep projek. Konsep projek saya ingin membina replika rumah setingkat dan cyber cafe berkonsepkan moden dan eco-friendly. Projek ini dibina di kawasan bandar kerana projek ini memfokuskan golongan muda. Walaupun projek ini dibina di kawasan bandar tetapi ia merupakan projek eco-friendly kerana terdapat unsur green system atau sustainable atau oleh kerana adanya sistem solar, kawasan tadahan air dan tumbuhan hijau bagi memelihara alam semula jadi. Seterusnya ialah elemen kelestarian. Antara elemen kelestarian ialah kecekapan tenaga elektrik. Hal ini kerana terdapat sistem solar dan lubang angin bagi menjimatkan penggunaan elektrik. Seterusnya ialah persekitaran yang baik. Ini kerana terdapat pokok dan tanaman hijau bagi membekalkan udara yang segar dan nyaman. Akhir sekali iaitu kecekapan dalam penggunaan air. Hal ini kerana terdapat tangki tadahan air hujan bagi menjimatkan penggunaan air untuk kegunaan seperti membasuh kereta dan sebagainya. Skop kerja. Yang pertama iaitu membina replika rumah dan cyber cafe yang berkonsepkan moden dan eco-friendly. Yang kedua, saya membuat sistem solar di bumbung rumah bagi menjimatkan penggunaan tenaga elektrik di samping dapat persekitaran bumi hijau. Seterusnya, saya menanam pokok dan membuat landscape bagi mewujudkan suasana yang tenang, nyaman di samping udara yang bersih. Selain itu, saya juga membuat lubang udara bagi memastikan udara yang segar dapat masuk ke dalam rumah. Seterusnya, dapat menjimatkan elektrik kerana dapat mengurangkan penggunaan kipas. Selain itu, saya juga membuat tangki tadahan air hujan bagi
menjimatkan penggunaan air. Dan bahan yang digunakan untuk menyiapkan mini projek ini seperti cardboard, kotak, lidi, bata aiskrim, pokok, plastising, kertas, botol minuman dan rumput. Dan maklumat saya adalah untuk mencapai persekitaran yang sihat mengikut pembinaan lestari ataupun sustainable construction bagi meningkatkan kualiti udara. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan mengenai kelebihan bangunan hijau. Antara kelebihan bangunan hijau adalah penggunaan tenaga, air dan sumber lain secara berkesan dan tidak membazir. Penggunaan ini merujuk kepada penggunaan tenaga elektrik untuk kegunaan pencahayaan, kesegaran dalam bangunan ataupun penyaman udara dan sebagainya secara berkesan dan tidak membazir. Bangunan hijau ini juga menggalakkan penggunaan tenaga ini dikurangkan dan diganti dengan sumber semula jadi yang lebih bersih dan berkualiti. Seterusnya, melindungi penghuni daripada mengalami building sick dan meningkatkan produktiviti para pekerja yang bekerja di dalam bangunan ini. Penyakit building sick ini bukan merujuk kepada bangunan itu yang mengalami kesakitan, tetapi penghuni yang berada di dalamnya yang mengalami sakit. Hal ini berlaku kerana apabila ruang kerja yang tertutup dan tiada pengudaraan dari luar bangunan dan boleh menyebabkan penghuninya mengalami masalah kesihatan dari segi udara yang digunakan untuk bernafas. Selain itu, bangunan hijau dapat mengurangkan pencemaran, pembaziran dan masalah alam sekitar. Penjimatan penggunaan tenaga elektrik dapat mengurangkan suhu global. Hal ini dapat dilihat apabila struktur bangunan yang dibina ini dirangka bentuk semata-mata untuk mengurangkan penggunaan lampu elektrik dan digantikan dengan tingkap kaca yang boleh menggalakkan pancaran matahari masuk ke dalam ruang bangunan. Di samping itu, kebaikan bangunan hijau adalah dapat menjaga kesihatan dan meningkatkan produktiviti manusia dan alam semula jadi kerana manusia dan alam semula jadi tidak sepatutnya dipisahkan. Antara perkara yang selalu dilaksanakan adalah dengan menanam lebih banyak pokok di kawasan pembangunan. Okey, sebagaimana kita dapat lihat di dalam gambar rajah di atas, merupakan plan lantai rumah kediaman setingkat projek mini projek saya. Okey. Rumah mini projek ini terdapat 3 bilik tidur, 2 tandas, 4 tingkap, 7 pintu, 1 tempat letak kereta dan terdapat 1 koridor. Okey. Seterusnya kita dapat lihat plan lantai cyber cafe. Okey, cyber cafe ini terdapat 1 ruangan tandas, 4 tingkap dan 1 pintu sahaja. Okey, di sini kita dapat lihat IBS score for building purpose bagi rumah kediaman 1 tingkat. Okey. Bagi total untuk part 1 ialah 45 IBS score. Dan bagi total untuk part 2 ialah 14.2 IBS score. Dan total untuk part 3 ialah 30 IBS score. Okey, manakala IBS content score of project bagi kesemua part ialah 89.2 IBS score. Okey, seterusnya pula ialah IBS score untuk cyber cafe. Total part 1 untuk cyber cafe ialah 45 IBS score dan total part 2 ialah 10 IBS score dan total part 3 ialah 22 IBS score. Dan manakala IBS content score of project untuk kesemua part ialah 77 IBS score.
Okey, seterusnya pula saya ingin menerangkan mengenai IBS Core Area. IBS Core untuk setiap bangunan ialah bagi bangunan A iaitu rumah kediaman setingkat. Construction Area QST building bagi bangunan A ialah 600 meter kuasa 2 dan IBS Core building bagi A ialah 89.2. Manakala bagi bangunan B iaitu Cyber Cafe, Construction Area QST Building B ialah 646 meter kuasa 2 dan IBS Core Building B ialah 77. Dan total construction area ialah 600 tambah 646 iaitu 1246 meter kuasa 2. Seperti yang kita dapat lihat di dalam gambar rajah di atas, merupakan gambar model projek rumah kediaman setingkat. Okey, bagi pembinaan dinding, bumbun dan tapak, saya menggunakan cardboard. Manakala bagi bingkai pintu, garaj kereta dan pagar, saya menggunakan bata aiskrim. Dan bagi sistem solar pula, saya menggunakan batan aiskrim yang disaluti menggunakan kertas aluminium. Dan bagi sistem tadahan air hujan, saya menggunakan botol minuman. Dan bagi tanaman hijau pula, saya menggunakan pokok dan rumput plastik. Okey, seterusnya pula ialah model gambar model Cyber Cafe. Bagi pembinaan dinding dan bumbun Cyber Cafe, saya menggunakan cardboard. Manakala bagi bingkai tingkap pula ialah menggunakan lidi dan cardboard. Manakala sistem solar menggunakan aluminium. Dan bagi tanaman hijau pula ialah menggunakan rumput plastik. Okey, akhir sekali saya ingin menerangkan mengenai kesimpulan. Kesimpulan daripada projek yang saya lakukan adalah saya amat menitik beratkan tentang konsep pembangunan rumah hijau dan moden dalam pembinaan rumah setingkat dan cyber cafe. Saya menggunakan sumber yang boleh diperbarui iaitu panel solar di setiap pembinaan yang dibina untuk menjimatkan tenaga elektrik. Penanaman tanaman hijau di setiap kawasan pembinaan bagi pengudaraan yang bersih. Akhir sekali saya meletakkan tangki tadahan air hujan bagi menjimatkan penggunaan air. Dan manakala pengiraan IBS Core bagi rumah kediaman setingkat dan cyber cafe adalah lebih daripada 7%, yang ini bermakna kedua-dua projek yang dibina telah berjaya dan memenuhi IBS Core.